Assalamualaikum dan selamat datang. Hari ini kita akan menyelami sebuah karya sastra Cina yang sangat mendalam dan filosofis. Judulnya, yang bermaksud sebagai catatan fiksyen atau nota tentang khayalan. Karya ini ditulis oleh Shi Tiesheng, seorang penulis yang terkenal dengan renungan hidupnya yang penuh penderitaan namun juga penuh keindahan. Shi Tiesheng menghabiskan sebahagian besar hidupnya di atas kerusi roda, tetapi pemikirannya terbang bebas melebihi batasan fizikal. Dalam nodel ini, beliau membawa kita ke dalam dunia ingatan, masa, dan identiti yang saling berkait. Buku ini bukanlah nodel biasa. Ia tidak mengikuti plot linear. Sebaliknya, ia adalah kumpulan sepihan ingatan, renungan falsafah, dan cerita yang sengaja dikaburkan. Shi Tiesheng menulis dengan gaya yang seolah-olah dia sedang bercakap dengan dirinya sendiri. Pembaca diajak untuk tidak mencari jawapan, tetapi untuk merasai perjalanan itu sendiri. Mari kita mulakan dengan memahami tajuknya. Secara literal bermaksud mengejar yang hampa atau berurusan dengan yang kosong. Pula adalah catatan. Jadi, ia adalah catatan tentang hal-hal yang tidak nyata. Ini memberi petunjuk tentang tema utama buku ini, perbezaan antara realiti dan khayalan, kebenaran dan rekaan. Shi Tiesheng bermain dengan sempadan antara apa yang sebenarnya berlaku dan apa yang hanya wujud dalam fikiran. Nodel ini dibuka dengan satu adegan misteri. Seorang lelaki sedang berjalan di tepi sungai. Tiba-tiba dia melihat seorang wanita duduk di bawah pokok. Wanita itu kelihatan seperti sedang menunggu seseorang. Lelaki itu menghampiri, tetapi wanita itu menghilang. Kemudian kita sedar bahawa lelaki itu adalah penulis sendiri, dan wanita itu adalah satu kenangan. Kenangan tentang cinta yang pernah hilang. Struktur buku ini terdiri daripada banyak bab yang pendek. Setiap bab seakan-akan satu puisi atau renungan. Ada bab yang menceritakan tentang zaman kanak-kanak, ada bab tentang kehidupan di hospital, ada bab tentang perjalanan ke kawasan pedalaman. Tetapi semua bab ini tidak tersusun mengikut kronologi. Waktu melompat-lompat seperti sungai yang berliku. Salah satu tema utama dalam adalah tentang ingatan. Shi Tiesheng percaya bahawa ingatan bukanlah satu rekod yang tepat. Ingatan adalah satu bentuk penceritaan semula. Apabila kita mengingati sesuatu, kita sebenarnya mencipta semula peristiwa itu. Mungkin kita menambah detail yang tidak ada, atau kita menghilangkan bahagian yang menyakitkan. Dalam buku ini, penulis sering mengulang-ulang satu peristiwa yang sama, tetapi dari sudut pandang yang berbeza. Setiap versi berbeza sedikit. Pembaca tertanya-tanya, yang mana satu yang benar? Contohnya, ada satu peristiwa penting tentang seorang kanak-kanak yang terjatuh ke dalam perigi. Kanak-kanak itu mungkin lelaki atau perempuan? Mungkin ia berlaku di kampung atau di bandar? Shi Tiesheng sengaja membiarkan butirannya kabur. Dia mahu kita sedar bahawa kebenaran mutlak mungkin tidak wujud. Yang ada hanyalah tafsiran. Tema kedua adalah tentang masa. Masa dalam nodel ini bukanlah satu garisan lurus. Ia seperti lingkaran. Peristiwa dari masa lalu muncul semula dalam masa kini. Watak-watak yang mati muncul dalam mimpi. Penulis sendiri bercakap dengan versi dirinya yang lebih mudah. Ada satu bab di mana penulis duduk bersama ibunya yang sudah meninggal. Mereka berbual-bual seperti biasa. Ini bukan nostalgia semata-mata. Ia adalah satu cara untuk memahami bahawa masa adalah ilusi. Shi Tiesheng sering merujuk kepada teori relativiti Einstein. Dia suka bermain dengan idea bahawa masa dan ruang adalah relatif. Dalam satu bahagian, dia menulis, saya dan ibuku duduk di dua titik yang berbeza dalam masa. Tetapi jika saya memejam mata, saya boleh menyentuh tangannya. Ini sangat puitis. Watak-watak dalam buku ini tidak diberi nama. Mereka hanya dikenal pasti dengan peranan atau ciri-ciri fizikal. Ada lelaki tua, gadis kecil, penyair, doktor, wanita berambut panjang. Ini sengaja dilakukan supaya pembaca boleh memproyeksikan diri mereka ke dalam watak. Setiap watak mewakili satu aspek kehidupan atau satu fasa dalam jiwa manusia. Lelaki tua misalnya, mewakili kebijaksanaan dan penerimaan. Dia tidak banyak bercakap, tetapi setiap perkataannya berat. Gadis kecil mewakili kepulusan dan harapan. Penyair mewakili semangat seni yang selalu merindui keindahan. Doktor mewakili rasionaliti dan sains. Tetapi Shi Tiesheng tidak membuat perbezaan yang tegas. Kadang-kadang seorang watak boleh bertukar menjadi watak lain. Ini menggambarkan bahawa identiti tidak tetap. Kita semua adalah campuran dari banyak peranan. Nodel ini juga banyak membincangkan tentang penderitaan. Shi Tiesheng sendiri mengalami penderitaan fizikal yang besar sejak usia muda.
beliau menjadi lumpuh dan terpaksa bergantung kepada orang lain. Namun, dalam tulisannya, beliau tidak mengeluh. Sebaliknya, beliau merenung tentang makna penderitaan. Adakah penderitaan satu hukuman? Atau satu peluang untuk pertumbuhan? Dalam satu bab, penulis menceritakan tentang seorang kawan yang menghidap kanser. Kawan itu menghabiskan hari-hari terakhirnya dengan membaca buku dan menulis surat. Dia tidak takut mati. Katanya, kematian adalah satu lagi bentuk kehidupan. Ini membuatkan penulis berfikir tentang hubungan antara hidup dan mati. Mungkin kematian bukanlah pengakhiran, tetapi satu peralihan ke dimensi lain. Satu lagi aspek yang menarik dalam adalah penggunaan simbol. Burung sering muncul sebagai simbol kebebasan dan jiwa. Air pula melambangkan kehidupan dan perubahan. Pohon yang tua melambangkan akal dan sejarah. Shi Tis Heng menggunakan simbol-simbol ini dengan halus, tanpa perlu menjelaskan. Pembaca dibiarkan mentafsir sendiri. Misalnya, ada satu bab panjang tentang seekor burung putih yang selalu hinggap di tingkap bilik hospital. Burung itu seolah-olah menghantar mesej kepada pesakit. Apabila burung itu terbang, pesakit itu tahu bahawa sudah tiba masanya untuk pergi. Ini sangat metafora. Gaya penulisan Shi Tis Heng sangat lirikal. Kalimat-kalimatnya pendek tetapi padat. Beliau sering mengulangi frasa tertentu untuk memberi tekanan. Contohnya, aku ingat. Aku ingat. Tetapi apa yang aku ingat? Pengulangan ini mencipta irama yang meditatif. Ia sesuai dibaca dengan suara yang perlahan. Ada juga bahagian yang ditulis dalam bentuk dialog antara penulis dan bayangnya. Bayang itu bertanya soalan-soalan provokatif. Mengapa kamu menulis semua ini? Siapa yang akan membacanya? Adakah kamu mencari ketenangan? Penulis menjawab dengan jujur. Inilah keunikan buku ini. Ia seolah-olah satu sesi terapi. Buku ini juga banyak menyentuh tentang hubungan antara manusia. Cinta, persahabatan, dan pengkhianatan. Ada satu kisah tentang seorang lelaki muda yang jatuh cinta dengan seorang wanita yang sudah berkahwin. Mereka bertemu secara rahsia. Tetapi cinta itu tidak membawa kebahagiaan, hanya kesedihan. Shi Tis Heng menerangkan bahawa cinta seringkali bukan tentang memiliki, tetapi tentang melepaskan. Dalam bab lain, penulis menceritakan tentang persahabatannya dengan seorang pemuda yang mati dalam kemalangan. Penulis tidak dapat melupakan kawannya itu. Dia menulis, dia masih hidup dalam ingatanku. Setiap kali aku tersenyum, aku merasakan dia tersenyum bersamaku. Ini menunjukkan bahawa hubungan tidak berakhir dengan kematian. Secara keseluruhan, adalah sebuah buku yang sukar untuk diringkaskan. Ia bukan satu cerita yang mempunyai permulaan, pertengahan, dan akhir. Ia adalah satu pengalaman. Apabila kita membacanya, kita seolah-olah memasuki dunia mimpi yang terang. Dunia di mana masa tidak linear, di mana ingatan boleh diubah, dan di mana kita boleh bertemu dengan diri kita yang lampau. Banyak pembaca yang menganggap buku ini sebagai salah satu karya terbesar sastra Cina moden. Shi Tis Heng berjaya menggabungkan falsafah Barat dan Timur. Unsur-unsur Taoisme, Buddhisme, dan pemikiran eksistensialisme Barat hadir dalam nodel ini. Beliau tidak memihak kepada mana-mana tradisi. Beliau hanya mencari kebenaran universal tentang kewujudan manusia. Satu perkara yang menarik ialah bagaimana Shi Tis Heng menulis tentang tubuh. Tubuh yang lemah dan sakit. Beliau tidak menyembunyikan kesakitan. Tetapi pada masa yang sama, beliau melihat tubuh sebagai satu pintu masuk untuk memahami jiwa. Dalam satu ayat yang terkenal, beliau menulis, tubuhku adalah penjaraku. Tetapi di dalam penjara ini, aku telah menemui sayap. Bagi sesiapa yang ingin mendalami filem atau buku yang penuh makna, adalah pilihan yang sangat sesuai. Ia memerlukan kesabaran. Jangan harapkan aksi yang mendebarkan. Sebaliknya, nikmati setiap perenggan seperti menikmati secawan teh pahit. Manisnya datang kemudian. Sekarang, mari kita lihat beberapa bab yang paling terkenal dalam buku ini. Bab pertama, pertemuan di tepi sungai, adalah pembukaan yang klasik. Ia menetapkan nada misteri. Pembaca terus tertanya-tanya, siapakah wanita itu? Adakah dia nyata? Atau hanya satu khayalan? Shi Tis Heng tidak memberikan jawapan. Bab yang lain, hospital di waktu malam, sangat mengharukan. Penulis menceritakan tentang pengalamannya di ward hospital. Katil-katil putih, bunyi mesin, dan bisik-bisik pesakit. Di sini, beliau merenung tentang kesunyian yang melampau. Tetapi juga tentang kebaikan jururawat yang menjaga dirinya.
Kadang-kadang kebaikan itu datang dari orang yang tidak dikenali. Bab Kampung Lama membawa kita ke zaman kanak-kanak penulis. Beliau membesar di sebuah kampung kecil yang dikelilingi sawah padi. Di sana, beliau belajar tentang kitaran alam, tentang menanam dan menuai, tentang hidup dan mati. Pengalaman ini membentuk pandangan dunianya. Bab surat yang tidak dihantar adalah satu bab yang sangat peribadi. Penulis menulis surat kepada seseorang yang sudah tiada. Surat itu penuh dengan penyesalan dan harapan. Beliau meminta maaf atas kesilapan yang dilakukan. Beliau juga mengucapkan terima kasih atas segala kenangan. Surat itu tidak pernah dihantar, tetapi ia membantu penulis untuk melepaskan beban. Satu lagi bab yang menarik ialah cermin. Penulis duduk di hadapan cermin dan melihat bayangnya. Bayang itu mula bercakap. Mereka berdebat tentang siapa yang sebenarnya adalah aku. Adakah aku adalah tubuh fizikal? Atau aku adalah fikiran? Atau aku adalah ingatan? Perdebatan ini sangat filosofis. Buku ini juga mengandungi banyak ilustrasi mental yang indah. Shi Tis Heng seorang pelukis yang baik. Beliau menggambarkan pemandangan dengan detail yang menakjubkan. Contohnya, matahari terbenam di atas bukit, warna oranye bercampur dengan biru gelap. Angin bertiup membawa bau rumput kering. Di kejauhan, seekor kerbau sedang berjalan pulang. Ia sangat sinematik. Dalam menghayati, kita tidak boleh lari dari persoalan agama. Shi Tis Heng tidak berpegang kepada mana-mana agama tertentu. Tetapi beliau sering menyebut tentang jalan atau tao. Baginya, hidup adalah satu perjalanan mencari keharmonian. Keharmonian antara tubuh dan jiwa, antara manusia dan alam, antara masa lalu dan masa depan. Pada satu titik, penulis berkata, "Aku tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi aku percaya kepada keheningan." Dalam keheningan, semuanya menjadi jelas. Ini mungkin kelihatan paradoks, tetapi ia adalah intipati kerohanian dalam buku ini. Kritikan sastra sering membandingkan dengan karya-karya seperti And Such Was Last Time oleh Marcel Proust. Kedua-dua buku ini sangat mementingkan ingatan dan masa. Namun, Shi Tis Heng lebih terang dan lebih langsung. Beliau tidak menggunakan ayat yang terlalu rumit. Tulisannya boleh diakses oleh sesiapa sahaja yang mempunyai hati yang terbuka. Bagi pembaca yang baru pertama kali mendengar tentang buku ini, saya sarankan untuk membaca secara perlahan-lahan. Jangan cuba memahami segala-galanya sekaligus. Biarkan kata-kata itu meresap ke dalam jiwa. Bacalah satu bab setiap malam sebelum tidur. Anda akan mendapati bahawa impian Anda akan menjadi lebih berwarna. Satu lagi keistimewaan buku ini adalah bahawa ia sangat universal. Walaupun latarnya adalah Cina pada abad ke-20, emosi dan renungannya tidak terikat pada waktu atau tempat. Cinta, kehilangan, ketakutan, harapan semua ini adalah pengalaman manusia biasa. Shi Tis Heng berjaya menyentuh intisari kemanusiaan. Pada akhir buku, penulis menulis satu bab penutup yang dipanggil kembali ke awal. Di dalamnya, dia mengulangi adegan pertama, seorang lelaki berjalan di tepi sungai. Wanita di bawah pokok masih ada. Kali ini, lelaki itu tidak menghampiri. Dia hanya duduk dan memerhati. Dia sedar bahawa tidak perlu mencari jawapan. Cukuplah dengan berada di sana. Penutup ini sangat memuaskan. Ia memberikan rasa ketenangan. Shi Tis Heng mengingatkan kita bahawa hidup ini bukanlah teka-teki yang perlu dipecahkan. Hidup ini adalah satu pengalaman yang perlu dirasai. Saya harap rakaman ini dapat memberi gambaran yang mendalam tentang. Jika anda berpeluang untuk membaca buku ini, lakukanlah. Ia akan mengubah cara anda melihat dunia. Ia akan membuat anda lebih sabar, lebih reflektif, dan mungkin lebih tenang. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin kongsikan satu petikan kegemaran saya dari buku ini. Petikan ini terdapat dalam bab cermin. Penulis berkata kepada bayangnya, kita tidak perlu takut kepada kegelapan. Kegelapan adalah ibu kepada cahaya. Tanpa malam, kita tidak akan menghargai bintang. Skim intipati, penerimaan terhadap kontras, terhadap paradoks, terhadap misteri. Shi Tis Heng meninggalkan kita dengan satu mesej yang mudah namun dalam. Hidup ini indah dalam segala kerumitannya. Terima kasih kerana mendengar. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Wassalam.